Aiman. Ya, saya Doktor. Ya, kita bincang apa last class? Masa awal-awal tu kita sebut pasal supply chain sikit suruh baca. Okey. Lepas tu yang belakang tu ada masuk pasal MPR. MPS. MPS. MPS, lepas tu apa lagi? Lepas tu saya tak salin pula. Tak salin pula. Okey. Irene Musleha. Okey, apa kita bincang? Ditambah tak? Okey, kita bincang. Okey. Ada cakap pasal POQ awal-awal tu. Okey. Lepas tu graf dia lain kan daripada EOQ. Lepas tu ada formula-formula dia. Dia sama dengan EOQ tapi lain sikit yang ada coefficient tu. Alright. Lepas tu belajar pasal independent dengan dependent demand. Doktor terangkan balik. Lepas tu doktor masuk pasal apa tu daripada aggregate planning dia pergi ke MPS, pergi ke MPR, lepas tu pergi ke schedule. MPS. Master Production Schedule. Yes. Okay. So then pergi pada MRP, right? MRP, Material Requirement Planning. Alright. Okay. Apa beza MRP dengan EOQ? Anyone? Dia ada kaitan dengan independent dengan dependent demand. So EOQ kita biasanya kita buat ramalan bagi permintaan yang independent. Okay, kita nak tentukan how much to order. Okay, jadi kita buat ramalan. Kita buat perancangan berapa banyak nak buat pesanan. Okay, kita panggil economic ordering quantity di mana ada dua kategori cost yang penting di situ. Di mana kita ada holding cost dan juga kita ada apa satu lagi cost? Cost apa yang terlibat? Ordering cost and holding cost. Ordering cost ialah cost memesan, cost membuat pesanan, termasuk cost pengurusan, cost telecommunication, cost mengisi borang untuk pesanan, kos membuat panggilan telefon, kos membayar gaji bagi pihak yang membuat pesanan tersebut. Dan ada kos adalah kos yang kita panggil kos penyimpan ataupun holding cost. Kos holding cost, kos memegang barangan yang telah kita buat pesanan tadi. Apabila kita menerima barangan, kita perlu simpan di dalam inventory ataupun dalam store lah. Holding cost ialah cost yang kita gunakan untuk membelanjakan, untuk menyimpan. Jadi termasuklah cost material handling untuk ambilkan barang dan simpan dalam store. Dan cost untuk menyewa ruang simpanan. Cost untuk mungkin membayar gaji orang yang menjaga store tersebut. Ini dipanggil holding cost. Holding cost. Ordering cost, kos berkaitan dengan pemesanan, termasuklah kos menghantar barang tersebut daripada tempat pembekal. Kos membuat pesanan dan kos menyimpan. Jadi kos ini dia berkait rapat dengan kuantiti yang kita buat pesanan. Jadi ada satu titik yang kita panggil titik optimum, di mana kos pesanan sama dengan kos penghantaran. Cost ordering cost sama dengan holding cost. Titik tersebut ialah titik EOQ, Economic Ordering Quantity. Dan kita juga bincang pasal POQ, Production Ordering Quantity. Apakah kepentingan membuat POQ? Akilah Fadlina. Apa itu POQ? POQ? Yes. POQ ni, Production Order Quantity. Ya. Apa guna dia? Kita nak determine lot size. Yes, kita nak determine lot size. Kerana setiap kali kita membuat pengeluaran, kita perlu set up. Kita buat setting up. Ataupun penyediaan. Sebelum kita membuat pengeluaran, kita mesti sediakan kemudahan-kemudahan, alat-alat yang diperlukan. Itu kita panggil set up cost.
Dalam kes EOQ kita panggil ordering cost, tapi dalam POQ kita panggil setup cost. Kos menyediakan sebelum kita memulakan pengeluaran. Jadi bila nak buat pengeluaran, how many unit that we should produce? Okay, dan lot size-nya berapa? Kerana kalau kita banyak mengeluar, kita terpaksa menyimpannya banyak di dalam store. Jadi dia bergantung kepada kuantiti yang kita keluarkan. Jadi kalau banyak kita keluar, banyaklah kita kena simpan. Begitu juga dari segi setup cost. Setup cost ini kos membuat penyediaan sebelum kita memulakan pengeluaran. Jadi selagi banyak kita buat setup, kos penyediaan semakin tinggi lah. So, jadi kalau nak kurangkan setup cost, maksud saya mengurangkan total setup cost, kita keluar sekali, banyak-banyak keluar lah. Maksudnya, apabila kita mengeluarkan banyak, kuantiti yang tinggi setiap kali pengeluaran, simpanannya pula tinggi. Apabila tinggi simpanan, holding cost meningkat, tapi setup costnya menurun. So, jadi kita perlu balancekan sama ada nak membayar kos setup yang rendah ataupun nak membayar kos inventory yang tinggi. Okay, akan ada satu titik, sama juga dalam EOQ, titik di mana bilangan setupnya kita nak optimumkan supaya tak terlalu kerap membuat setup, okay, dan juga tidak terlalu banyak kita simpan inventory. So titik tersebut kita panggil POQ. Okay, bezanya sedikit saja dalam formula, kita hanya tambahkan. Kalau dalam POQ tu, kalau dalam EOQ kita ada 2DS divided by H square root. Kalau dalam POQ kita hanya ada 2DS divided by H, tapi ada correction factor lah saya panggil di sini, di mana 1 tolak D divided by P. D adalah demand, daily demand, dan P adalah daily production. Okay, 1 tolak D over P, kita akan dapat nilai yang kurang daripada 1 lah. Okay, D biasanya lebih kecil nilainya daripada P. Okay, sebab daily usage sepatutnya lebih rendah daripada daily production. Okay, kita tidak ada akan case di mana demand lebih tinggi daripada production. Kalau D lebih besar daripada P, maknanya pengeluaran itu tidak mencukupi lah, tidak mencukupi. Okay, yang perlu ingat dalam formula ini H-nya adalah per unit per year. Okay, holding cost per unit per year. Maknanya bagi setiap unit bagi setahun. Kalau kosnya diberi dalam bentuk bulan, kena darabkan 12 lah menjadikan tahunan. Okay, so let's move on to MRP. So untuk memahami MRP, okay, saya cuba sharekan di sini slide bagi chapter 14. Okay. So apa yang kita bincang sekarang ni ada kaitan dengan supply chain, satu topik yang sangat hangat dibincang sekarang ni di industri dan dalam academics lah. Dalam industri pun banyak membincang pasal supply chain management. So inventory is part of supply chain ataupun dipanggil rantaian bekalan. Okay, sekarang ni kita dalam COVID pun ada rantaian juga, memutuskan rantaian COVID. Okay, dalam bekalan kita ada rantaian bekalan di mana pembekalan bahan-bahan yang kita guna ni asalnya daripada sumbernya di mana. Kalau makanan sumbernya beginning dia daripada ladang. Daripada ladang akan sampai ke mungkin dalam pihak pemborong. Daripada pemborong barulah sampai kepada retailer, peruncit. Daripada peruncit barulah sampai kepada pengguna. Okay? So itu pula pada barangan. Kalau barang perkilangan daripada bahan mentah akan sampai kepada kilang, daripada kilang akan sampai pusat distribution center, pusat pengagihan akan pergi kepada mungkin pihak penjualan kepada pelanggan. So itu kita panggil forward supply chain. Ada sekarang ni konsep yang dipanggil reverse supply chain. Maknanya supply chain itu apa yang akan berlaku pada produk setelah kita menggunakan produk tersebut. Iaitu di akhir hayat produk, end of life. Apa yang berlaku? Contohnya barang-barang yang kita guna, contoh di rumah ada refrigerator, ada television, ada bahan-bahan pakaian dan sebagainya. Dah habis guna nak buat apa? Okay, what we do? Okay, so in the past mungkin kita hanya buang sahaja. Okay, landfill, dipanggil landfill. Maknanya buang dan adalah pihak mungkin majlis bandaran akan datang ambil dan sebagainya untuk dibuangkan. So jadi oleh kerana isu yang penting sekarang ini adalah berkaitan dengan apa kita panggil environmental issue, isu persekitaran. Jadi
bidang supply chain ini telah dikembangkan mengambil kira isu persekitaran. Barang yang telah di akhir hayatnya tidak boleh dibuang begitu saja. Dia perlu di recycle, reuse, remanufacturing. Okay, so itu keluarlah satu aspek yang kita panggil closed loop supply chain. Okay, rantaian bekalan yang tertutup. Maknanya barangan setelah kita guna tu perlu di recycle mana-mana material ataupun bahan yang boleh kita semula. Okay, jadi satu ya. Are you presenting? Who is this? Tanis, sir. Oh yeah, no, not yet. I just going through. No, I'm not showing anything. Oh, okay, sir. Okay, sir. Right? So this is recycle. Saya just menunjukkan pemahaman umum lah. So akan ada recycle, reuse, reassembly dan sebagainya lah, remanufacture. Itu kita panggil closed loop supply chain. So this another area yang penting. Tapi kita tak akan bincang dengan detail di sini lah. Okay, tapi I just want to create awareness for you. Supply chain is an important area. When we are dealing with inventory, we are actually discussing part of the supply chain. Okay, rantaian bekalan. Okay, rantaian bekalan. So, okay, now let me share with you about MRP. Okay, MRP, which is chapter 14. Okay, just 1 minute. Let me get the right file here. Okay, berapa ramai antara kamu yang berada di kampus? PTM ada tak yang duduk dalam kampus? Saya dalam kampus, doktor. Ada? Ada. So macam mana keadaan dalam kampus sekarang? COVID? Macam tu lah, doktor. PKPD lagi tak boleh keluar mana-mana. Oh, tapi makanan ada kan? Dibekalkan kan? Saya difaham. Makanan dibekalkan 3 kali sehari. Oh, so makan percuma lah. Makan cuma lah. Okay. Dan saya tengok pun ada pihak-pihak tertentu yang bagi sabun, bagi ubat gigi percuma, bagi bahan-bahan keperluan asas. Betul ke? Ada dia. Ada doktor yang buat grup baru untuk bagi bantuan tu. Okay. So maknanya, tapi student dalam kelas ni ada tak yang kena COVID? Tak ada yang kena lagi, tapi ada yang kontak rapat lah. Oh, kontak rapat. Okey lah, kena berhati-hati lah sekarang ni. COVID ni memang sangat bahaya. Kita ada varian baru. Ada jenis baru pula ni. Jadi itulah kita jangka dah menurun. Tapi oleh kerana mungkin ada kelewatan dari supply vaksin gitu. Setengah-setengah negara macam saya dengar berita dari macam New Zealand dia dah okey, dah clear, dia dah hidup macam biasa dah. Okay, kalau di India tu masih lagi bermasalah lah. Okay. So, jadi itulah. Hari ni saya rasa vaksin pun dah dibenarkan pendaftaran umur 60 dan ke bawah. So mungkin ambil peluang lah untuk vaksin. Okay, back to this lecture. Nampak skrin saya. Material requirement planning. Hello? Okay, bagus. Okay, material requirement planning. Okay, saya dah bincang sebelum ni saya dah bagi pendedahan bahawa MRP ni telah dikembangkan kepada ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi dia punya kepentingan itu kita melihat merangkumi seluruh aspek dalam organisasi. So even you are mechanical engineer, it's very important to understand about this management aspect of operation. Mungkin one day you become a engineering manager atau plant manager atau whatever manager lah. You need to understand this. Okay. Tidak terhad kepada technical aspect of what you have learned dalam design, dalam thermo, dalam fluid saja. Understanding of industrial engineering is very important to prepare you to manage the operations, to manage organisasi. Okay, so jadi
contohnya dalam organisasi dia bukannya berkaitan dengan desain saja, bukan berkaitan dengan analisis saja, dia berkaitan dengan manusia, dia berkaitan dengan bahan, dia berkaitan dengan kualiti, berkaitan dengan operasi. Jadi banyak kalau yang kita bincangkan dalam industri engineering ini adalah sesuatu yang kamu dapat observe perjalanan organisasi secara harian, where you see is happening in real life. Okay, so dalam membincangkan pasal MRP ini, dia berkaitan dengan pengurusan bahan-bahan yang diperlukan untuk pengeluaran. Okay, so bidang MRP ini telah dikembangkan menjadi MRP2, okay, ataupun dipanggil Material Requirement Planning 2. Okay, so jadi setelah itu perkembangan telah berterusan mengambil kira aspek kapasiti. Kalau material requirement ini MRP secara asasnya hanya mengambil kira keperluan bahan sahaja. Tetapi kita ingat, apabila kita ada demand, kita mesti ada juga kapasiti untuk mengeluarkan bahan tersebut. Okay, so demand, permintaan pada bahan mesti ada kapasiti. Okay, so jadi apabila ada kapasiti, ada demand dan ada kapasiti, perkara itu perlu dibalancekan. Okay, so jadi sebab itulah bidang MRP ini telah berkembang dan dia menjadi suatu sistem yang telah dikomputerize. Tak boleh lagi menyelesaikannya menggunakan manual lah. Okay, so jadi tapi teorinya sama. You kena faham bahawa jadi ada demand, ada permintaan, mesti ada kapasiti untuk mengeluarkan. Apa itu kapasiti? Kita bincang sebelum ni. Kapasiti, mana kapasiti pengeluaran, mesti ada alat-alat yang mengeluarkannya. Ya, ada kemudahan. Kalau demand tidak sama dengan kapasiti, dia akan menyebabkan permintaan tidak dapat dipenuhi. Kalau demandnya kurang daripada kapasiti, lebihan itu disimpan di inventory. Okay? Lebihan daripada permintaan boleh disimpan di inventory. Kalau permintaan meningkat, kita boleh ambil daripada inventory kerana kapasitinya tidak mampu mengeluarkan secara segera. Okay, kita boleh mengeluar, simpan dalam inventory. Itu gunanya inventory. So jadi capacity planning ada kaitan. Jadi MRP dalam services kita akan tak bincang di sini. Let me move on to the concept of inventory, di mana asasnya ada kaitan dengan asasnya ada kaitan dengan bill of materials ataupun semalam kelas sebelum ini saya dah sebut bill of material ini sebenarnya dalam bentuk jadual. Kita juga menggunakan ini dalam bentuk apa kita panggil product structure. Okay. Dalam product structure, mungkin dalam design you ada belajar exploded drawing, okay, you akan belajar assembly drawing dan sebagainya kan. So jadi kita di sini kita lebih merujuk kepada keperluan bahan tersebut, bilangan unitnya, apa kita panggil product structure. Okay, di mana struktur tersebut ditunjukkan secara hierarki, di mana kedudukannya. Dia tidak menggambarkan secara terperinci bagaimana nak membuat assembly. Dia hanya menunjukkan parent dia di mana, anak yang di mana. Okay? Dalam bentuk hierarki. Macam family tree lah. Product structure ni. Kita ada komponennya, kita ada produk siap yang di mana. Jadi kita tahu kuantitinya berapa bagi setiap komponen dan parts. Kita ada parts, kita ada komponen. Biasanya untuk menghasilkan komponen, kita memerlukan beberapa parts yang berkaitan lah. Kita assemble parts tersebut dan jadikan komponen. Beberapa komponen kita akan cantum lagi, akan dijadikan produk siap. Okay? So secara hierarkinya. Okay, this is example of bill of material, tapi dalam konsep grafikal lah, product structure untuk produk apa? Speaker ini. Okay, kita dah bincang sebelum ni berapa yang diperlukan. Jadi untuk mengeluarkan produk tersebut, kita perlu merancang, melihat berapakah unit yang diperlukan. Okay, berapa unit yang diperlukan. Jadi ini memerlukan pemahaman berkenaan lead time. Apa itu lead time? Lead time dalam bahasa Melayu dipanggil masa mendulu.
masa mendulu. So lead time can be lead time for ordering, lead time for manufacturing, ataupun lead time for purchasing to produce and assemble. So manufacturing lah. Lead time for purchasing kita dah tahu lead time daripada pesanan sampai penghantaran. Kalau lead time for manufacturing ialah masa daripada kita buat arahan pengeluaran sampailah produk tersebut siap. Okay? Ataupun kalau untuk assembly, untuk penyambungan daripada kita buat arahan sambung sampai dia siap lah. So for production, lead time ini ialah merangkumi masa untuk apa? Masa untuk buat pesanan, masa menunggu, masa produk tersebut bergerak, masa yang digunakan untuk setting up ada mesin. So itulah lead time for production. Kalau lead time for purchase, okay, masa kita buat pesanan sampai kita menerima for purchase item. Okay, biasanya dalam company apa-apa pengeluaran ada komponen yang kita beli, ada komponen yang kita buat sendiri. Okay, ini yang saya dah terangkan sebelum ini Ini asas yang penting untuk kita memahami MRP. MRP berasaskan kepada sini. Di mana maklumat yang perlu ada adalah lead time. Okay, lead time dan juga kita perlu tahu kaitan produk tersebut dalam bentuk product structure tadi dan juga kuantiti. Okay, kita perlu tahu kuantiti yang diperlukan. Okay, kita tahu bahawa sesuatu produk siap itulah mempunyai cantuman daripada komponennya dan juga parts. Okay, contoh di sini ialah bagi produk yang sebelum ini, speaker tu, kita memerlukan, kalau kita nak produk tersebut, okay, kita buat pesanan sekarang, sebenarnya dia mengambil masa 8 minggu. Okay, contoh inilah, dalam contoh ini 8 minggu. So, bermula dengan penyediaan komponen G. Okay, komponen G bermula di sini. Okay, mengambil masa 2 minggu. Bagaimana kita tahu tempoh ini? Kita perlu maklumat ini disediakan bagi jabatan pengeluaran tersebut lah. Okay, 2 minggu diperlukan menyediakan G. Okay, mengeluar to produce komponen G memerlukan 2 minggu. Produce komponen D memerlukan 1 minggu. D campur dengan G menghasilkan F. Untuk menyantumkan G dengan F ini makan masa 3 minggu pula. Okay, masa ini mungkin ordering time. Mungkin kita beli, buat pesanan 2 minggu baru dapat. Buat pesanan D 1 minggu baru dapat. Okay, dah terima tu memerlukan dalam proses penyampungan 3 minggu lagi. Okay, jadi maklumat ini diperlukan, kita panggil time phase product structure. Okay, time phase. Sebab dia mengikut masa. So you order sekarang, tak akan terus dapat sekarang. Okay, 2 bulan nanti atau 8 minggu baru dapat. Sebab apa? Pihak pengeluar terpaksa membuat pesanan komponen, terpaksa membuat penyambungan dan sebagainya. Dan ini adalah time phase product structure. Jadi ini digunakan di dalam MRP Kita dah sebut sebelum ni, MRP memerlukan maklumat bill of material, lead time, inventory data, purchasing data, dan MRP yang sebenarnya adalah jadual. Ini diproses oleh komputer, terutamanya apabila kita mempunyai komponen yang banyak. Just imagine dalam pengeluaran kereta, how many components you ada? Mungkin beribu-ribu komponen yang ada. Okay, so it's not possible to manage manually. Tapi pemahaman teorinya kita perlu faham sebelum menggunakan mana-mana perisian software. So MRP ni ada juga input daripada kita panggil MPS, Master Production Schedule. Okay, so jadi these are the input to the system, dan inilah outputnya. Okay, outputnya sebelah kanan ini, iaitu report, MRP report. Okay, so sekarang kita bincang bagaimana nak menentukan. Saya tunjuk dulu jadual dia lah, jadual untuk MRP ini. Inilah jadual MRP. Kita ada requirementnya keperluan lah, dan demandnya berapa. Jadi dalam jadual ini ada tempoh masanya, dan di sebelah kiri inilah maklumat tambahan lah. Okay, so yang pentingnya di sini di mana dalam jadual ini perlu ada maklumat gross requirement, permintaan kasar. Kita ada schedule receipt ataupun penjadualan penerimaan penghantaran. Projected ini adalah kuantiti yang ada di dalam simpanan kita. Okay, net requirement ialah setelah kita ambil kira berapa yang kita pesan dan berapa yang sudah ada di dalam tangan, iaitu dalam inventory lah. Lepas tu barulah kita tahu berapa sebenarnya nak buat pemesanan, order. Okay,
So jadi masa di sini mengambil kira masa lead time, okay, masa lead time. Okay, sebagai contohnya di sini komponen A. Okay, dalam komponen A, okay, komponen A, okay, kita mempunyai banyak komponen dalam jadual bill of material tadi. Okay, dalam bill of material kita banyak, ada komponen A, ada komponen B, ada komponen C. Di sini kita buat perancangan di sini. Dan ada komponen E, ada komponen E, ada komponen F, komponen G, komponen G kan. Tadi time phase, dalam time phase product structure itu kita mempunyai sampai G. Okay, jadi kalau kita nak lihat balik, kita tengok balik produk ini. Ini kita panggil gross requirement. Sebelum kita buat net requirement, kita ambil gross requirement adalah permintaan keperluan kasar. Kita ingat tadi ada 8 minggu, 8 minggu dalam time phase tadi. Kita nak produk A, itu finished product, okay, 50 unit katakan, 50 unit, okay, hanya akan dapat pada minggu yang ke-8. Okay, minggu yang ke-8. Kenapa? Kita akan mula mengeluarkan atau membuat pesanan untuk produk G ini pada minggu yang pertama. Okay, pada minggu yang pertama. Okay. Bagaimana saya tahu dia di sana? Inilah berdasarkan kepada jadual ini. Okay, sebab tu saya kata ini sangat penting. Jadual ini sangat penting kita faham sebelum kita boleh faham MRP punya table. Okay. Kerana dia memberi maklumat kepada kita di sini. Okay, maklumat di sini adalah kita nak produk A, nak produk A. This produk A. Katakan memerlukan produk A sebanyak 50 unit. Okay, unit produk A sebanyak 50. Okay, so now we have to cascade benda ni down. Jadi kita dah tahu G-nya berapa. Okay, berapa untuk G, berapa untuk D. Mana bermula di sini lah. Di sini. Yang kita nak adalah kalau kita nak pesan hari ini 8 minggu baru dapat, 8 minggu baru dapat. Jadi kita bila perlu kita mula pesanan ni tersebut. Okay, so berdasarkan time phase ini kita menggunakan jadual ini yang mana kita panggil gross requirement. So kita nak 50 di sini, jadi dalam apa ni, dalam product structure tadi kita dapat tahu bahawa untuk komponen B memerlukan 2 komponen B untuk menghasilkan 1 unit A. Jadi maknanya 50 kali 2 dapat 100. Okay. Jadi inilah kita required. Okay. Lead time-nya adalah 2 unit masa. Jadi kita perlu buat order 2 minggu sebelum itu. Sama juga dengan komponen A. Komponen A lead time-nya adalah 1. Jadi nak minggu 8, minggu 7 dah kena buat arahan pengeluaran tersebut. Okay. Kerana dia memerlukan penyantuman antara B dengan C. Okay. 3 unit diperlukan. 1 unit A memerlukan 3 unit bagi C. Jadi 3 kali 50 jadi 150. Bila buat pesanan, kita nak ini pada minggu 7. Jadi minggu yang ke-6 dah perlu buat order. Sebab ini adalah lead time. Ini adalah lead time. Okay, masa buat pesanan sampai masa kita dapat. Okay. Ini lead time. Okay, bagaimana saya tahu? Kita go back to this maklumat yang ada di sini. Okay. 1 minggu di sini. Okay. Dan di sini 1 minggu di sini. Okay. 2 minggu di sini. Dan kita tahu bahawa okay, berapa banyak berapa banyak B, berapa banyak B dan berapa banyak C. Itu dapat kita tahu daripada maklumat yang sebelum ini. Okay. Maklumat yang sebelum ini. Kita tahu di sini 2 unit B, 3 unit C diperlukan untuk mencantumkan jadi 1 unit A. Jadi kalau kita memerlukan 50 di sini, so sini akan jadi 100 lah. Sini akan jadi 150. Okay. 50 kali 3. Jadi kita tahu tadi lead time-nya berapa. Lead time kita dah tahu. Berapa lama nak ambil masa untuk menyiapkan penyantuman B dengan C. Tadi 1 minggu. Untuk siapkan B, memerlukan 2 di sini dan 2 di sini. Berapa lama masanya?
Okay, semua itu dapatnya daripada maklumat yang kita ambil daripada sini ini, daripada time phase product structure. Okay, seterusnya, setelah kita mempunyai maklumat tersebut, okay, lengkapkan ini gross requirement ini. Okay, semuanya maknanya di sini adalah okay, E, kita memerlukan E di sini, okay, 300. Okay, lead time for E, okay, di sini di sini dapat pesanan, di sini terima. Okay, di sini 200 pula diperlukan. Okay, so jadi 2 kali diperlukan di sini 2 kali, di mana komponen E ini 2 kali kena buat pesanan pada minggu yang ketiga dengan ini minggu ketiga dengan keempat, minggu ketiga dan keempat. Kita tengok E. Balik kepada product structure, di mana E-nya? E-nya berlaku pada 2 cabang. Cabang di sini, okay, mungkin saya tukar color. Okay, mungkin erase dulu. Okay, mungkin nampak lebih jelas. Okay, so E ada di sini dan E ada di sini Okay. So jadi E di sini memerlukan 2 minggu. Okay. Dan E di sini pun 2 minggu juga. Okay. So itu apa yang kita tengoklah di sini lah minggu ke-6. Kita nak minggu ke-6. Minggu ke-4 dah pernah buat order. Okay. Pembekalannya pada minggu ke-6. Dan di sini minggu ketiga dah perlu order untuk penggunaan pada minggu yang ke-5. Okay. Pada minggu yang ke-5. Jadi itulah sebenarnya yang apa yang kita masukkan di dalam jadual gross requirement. Okay. E. Begitu juga F. F ini kita memerlukan dia 300 di sini. Kenapa 300? Kerana 50 kali 6 lah ni. 6 kali 5 300 6 unit of F diperlukan. Okay. So lead time-nya panjang di sini Kita ada lead time. Okay. Untuk D, okay, 200 diperlukan di sini dan pesanan dibak di sini. Okay. Begitu juga yang sini 600. Okay, ada pertanyaan sampai setakat tu. Gross requirement. Gross requirement tanpa mengambil kira apa yang kita panggil pegangan yang ada dalam inventory. Okay, any question? Hello? Okay, clear, okay. Right. So I move on. Okay, net requirement adalah gross requirement. Okay, minus apa yang kita sudah ada dalam tangan, projected and on hand. Projected on hand. Okay, projected on hand. Okay. Oh, okey, ada orang ni, saya tak follow tadi. Daftar vaksin pun dah tak berjaya. Dah penuh okey. Okey, insya-Allah akan ada lagi bekalan. Alright, so projected on hand ini basically is inventory lah. Okay, inventory. Ya, apa yang kita ada dalam tangan adalah sebenarnya inventory. So itu kita gunakan untuk mencari kita panggil net requirement. Okay, net requirement. So gross requirement tolak apa yang kita sudah ada dalam tangan. Jadi dalam kes komponen A ni, komponen A yang sudah ada di tangan, macam mana kita tahu di tangan? Maknanya kita pergi tengoklah dalam store tu masih ada tak. Apabila nak buat pesanan, kita tengok sudah ada 10. Okay, di dalam inventory. Jadi maknanya perlu buat pesanan sekarang ni hanyalah kita hanya membuat pesanan sebanyak 40 sahaja. Kenapa? 10 ini sudah ada dalam pegangan. Kenapa 10? Ini sebab inilah tempoh masa. Ini bermaksud pada minggu 8 ada 10, minggu 7 pun 10 jugalah sebab belum dipakai 10. Jadi 50 tolak 10 jadi 40. Jadi pemesanan kita hanya 40 sahaja pada minggu yang ke-7 walaupun kita memerlukan 50. Okey, tengok komponen B pula.
Okay, B kita memerlukan 80. 80. Tengok dalam stor sudah ada 15. Okay, 15 sampailah minggu yang ke-7. Kerana kita memerlukannya pada minggu yang ke-7. Kita buat pesanan bila? Kita buat pesanan pada minggu yang ke-5. Berapa banyak nak pesan? 80 tolak 15, jadilah 65. 65 sahaja dipesan walaupun memerlukan 80. Kenapa? 15 sudah ada di dalam inventory. Okey, begitu juga untuk C. Okey, C. Gross requirement C adalah 120. Saya lupa sebut tadi gross requirement ini adalah yang asas tadilah tanpa menolak inventory 120. Tengok dalam inventory sudah ada 20. Okey, 20. Semua 20 tempoh masa ni sebab dia kita tak pakai. Minggu pertama 20, minggu kedua 20, minggu ketiga mana benda yang sama berterusan. So jadi minggu ke-7 ada 20, jadi ordernya 100 saja. Bila nak order? 1 minggu lebih awal. Sebab lead time-nya 1 minggu. Okey, sampai situ ada soalan? Okay, so clear, very good. Okay, so now move on to komponen yang lain pula. Okay, komponen C, E, D dan F sama saja. Okay, komponen E, kita tengok komponen E komponen E. So untuk komponen E, okay, kita memerlukan 200 okay, di sini dan 130 di sini. Kenapa? C ini bergantung kepada komponen E E bergantung kepada memerlukan, kita tengok balik. Kalau tak sure, kita tengok balik kat sini. E itu bergantung, E untuk menghasilkan E kita memerlukan apa? E di sini, okey, E, okey, tak ada apa-apa dan E sini pun tak ada apa-apa. Okey, tapi masa 2 minggu. Jadi E diperlukan untuk menghasilkan B. Okey, jadi kita kena lihat berapa banyak B diperlukan, berapa banyak C diperlukan. Okey, sebab dia digunakan untuk dua-dua komponen. Komponen B pun pakai E, komponen C pun memakai E. Okey. So jadi kalau kita tengok dalam product structure sebelum ini, okey, product structure sebelum ini kita dapati bahawa okey, ini digunakan untuk B, okey, digunakan untuk B. Okey, 2 unit di sini dipakaikan untuk B. Oleh kerana 2 di sini kali 2 di sini sudah 4. 4 diperlukan di sini untuk 1 unit of A. Untuk 1 unit of A memerlukan 4 sebelah kiri dan di sini 2 di sini 2 kali 3 6. Okey. 6 di sini memerlukan 6. Okey. So ada 6 unit diperlukan di sini. Sebelah kanan 6. Sebelah kiri 4. Okey. So jadi 6 dengan 4 6 dengan 4 diperlukan oleh, kita kena ingat diperlukan oleh B dan C. Okay, B dan C. So, kita lihat B dan C, berapa banyak B dan C diperlukan. Okay, B dan C, okay, kita dah tahu sebelum ni B dan C B dan C. B dan C, kita dah tahu ni B dan C. Kita memerlukan B sebanyak 65 pada minggu yang ke-5. Kita memerlukan C 100 pada minggu yang ke-6. Pada minggu ke-6. Jadi kita tidak menggunakan gross, kita menggunakan net. Net requirement di mana based on plan order release. Plan order release pada minggu yang ke-5 65 untuk B. Untuk C ialah pada minggu yang ke-6 100. Okay. So berdasarkan kepada itu kita sekarang merancang untuk mengeluarkan E. Okay, di sini E. Ingat tadi minggu ke-5 dan minggu ke-6 tadi. 6, this is 7, this is 8. Okay. So 200 di sini, kenapa 200? Tengok sebelum ini memerlukan 100 di sini. Okay, 100. 100. Okay, dan di sini 65. Okay, 65. Okay, ini 100 kali dengan 2. 65 pun kali dengan 2. Okay, 65 pun kali dengan 2. Okay, dapat 130 di sini dan 130
120 di situ. Okey, macam mana saya tahu kali dengan 2? Okey, saya perlu balik tengok semula kepada saya perlu balik tengok semula sinilah. Okey. Di sini mungkin gross, tengok yang asas yang asas balik di sini. Okey. Saya memerlukan B. Okey, ini memerlukan 2 di sini 2 di sini. 2 di sini. Okey. Okey. Okey, saya dah hilang pen saya tu. 2 di sini, 2 di sini. Okey, dan 2 di sini. Okey, 2 di sini. E ni. 2 diperlukan untuk menghasilkan 1 C. 2 diperlukan untuk menghasilkan 1 E. Jadi jangan keliru, tadi saya dah sebut, tadi saya kata 4 di sini dan sini 6. Itu apabila saya mendarabkan. Tapi sekarang ni kita sudah darab sebenarnya. B tersebut telah didarabkan. Okay, jadi kita hanya mengambil kira darab B itu memerlukan 2 E. Okay, hanya darab situ saja. Sebab B, sekarang ni B, kalau kamu ingat B itu adalah 65, C adalah 100. 100. Jadi 100 kali 2, 65 kali 2. Itu saja. Okay, bukannya kali dengan 4 kali dengan 6. 6 itulah apabila kita mendarabkan untuk laluan ini untuk dapat menentukan E kepada A. Sekarang ni kita hanya kepada C dengan B saja. B memerlukan 2 E untuk 1 B dan C memerlukan 2 E untuk 1 C. Jadi kali 2 sebelah kiri, kali 2 sebelah kanan. Di sini kita memerlukan 65 tadi. Okay. 65. Jadi 65 kali 2, 100 kali 2. Okay, I hope that is clear. Okay, so let me get the pen here. Okay, di sini kita tengok tadi kita memerlukan 65 unit. Okay, 65 kali dengan 2, kita dapat 130. Okay, di sini kita memerlukan 100 tadi. Kalau kita memerlukan sini 50 unit, setelah mengambil kira on hand, so di sini kita memerlukan 100 tadi. Kali dengan 2, jadi memerlukan 200. So itu apa yang sebenarnya dimasukkan di dalam tabel MRP. Okay, ini apa yang dimasukkan di sini. Okay, 200 dengan 200 untuk C, 130 untuk B. Dan kita tengok dalam inventory sudah ada 10. Okay. So yang ini masih 200 sebab kita memerlukan pada tempoh 6 sini tempoh 6, tempoh 7, tempoh 8 Kalau kita mula sini 1, 2, 3, 4, 5 So pada minggu yang kelima 130 tapi sudah ada dalam inventory 10, jadi kita hanya memerlukan 120. Okay, yang 200 ni still 200 So bila buat pesanan, kita buat pesanannya 2 minggu lebih awal. Okay. Yang ini pun 2 minggu lebih awal. Jadi akhirnya pemesanan atau kita panggil plan order release adalah pada 120 pada minggu yang ketiga dan minggu yang keempat. Itu kita buat pesanan. Okay. Jadi kita seterusnya buat benda yang sama untuk lain-lain komponen. Okay, lain-lain komponen 200 ini sudah ada 5, jadi kita tolakkan 5 jadi 195. Bila nak buat pesanan, 3 minggu lebih awal. Okay. Begitu juga untuk D. Okay, oleh kerana D ini ada kaitan dengan E, okay. D ada kaitan dengan E. Jadi kita tengok balik D ada kaitan dengan E. Jadi kita lihat di sini D ada kaitan dengan E. D ada kaitan dengan B. D ada kaitan dengan B Semana
di mana D ini digunakan untuk menghasilkan B. Okey. Dan di sini pun ada D juga. Okey, digunakan untuk menghasilkan F. Okey. So jadi kita tengok keperluannya. Okey. So ada 150 di sini. Okay, datangnya daripada mana ni? Okey. Oleh kerana sebelum ini kita menggunakan ini datang daripada F. Okey. So F dengan B ya, mana D. Kita sekarang ni membincangkan berkaitan dengan D ya, berkaitan dengan D. Berkaitan dengan D, saya dah sebut tadi D digunakan, okey ingat balik D digunakan untuk Okay, saya merujuk balik kepada D ya. D ini di sini boleh nampak sebenarnya, okey. D ini digunakan untuk F. Okey. D pun boleh digunakan untuk F. Okay, D ini diperlukan untuk menghasilkan F dan D ini juga diperlukan untuk menghasilkan B. Okay, jadi maklumat B dengan F ini diperlukan. Maklumat B dan F. Okay, apabila kita membincangkan keperluan untuk D. Okay, keperluan untuk D. Okay, so B dengan F. Ingat B dengan F. B dengan F. Okay. So, okay, maklumat daripada B kita sudah ada sini. Okay. Maklumat B. Okay. Okay. So di sini maknanya kita memerlukan dua kali sini, jadi 390 dan ini maklumat yang kita memerlukan daripada B. Okay. Di mana B yang di sini ya. Okay. So B 130. Okay. Okay, kenapa 130? Okay, kita tengok E ya. D dengan E, D dengan E ya, D dengan E. D dengan E. Okay, B dengan E. Okay, sorry, confused lah sekarang ni, dah banyak sangat. Kita membincangkan apa tadi? Okay, BE. Kita membincangkan kaitan dengan D. Okay. So D ini memerlukan B dengan F. Okay, D. Okay, D. D, B, F. Okay, sekejap saya ada panggilan, sekejap.
Okay, lupa dah tadi apa tadi. Hello, kita bincang pasal apa tadi? D dengan B kan? Okay, dan D dengan F. Okay, okay, so D dua di sini, D dengan B, D dengan F. Okay, D dengan F kat sini. Okay, D dan D di situ. Okay, so di sini memerlukan 2. Okay, so multiply dengan 2. Di sini memerlukan 2 juga, multiply dengan 2. Okay, that's what we get lah. So when you go to here, okay, considering the lead time dan sebagainya. So this is what you update, you update ya. You dapat ni 130. Okay, and then sudah ada di tangan di sini 10, jadi 380. Sini same. Okay, order one time ahead of that. Okay, saya nak tanya, kenapa kita tak gunakan nilai ini? Kenapa tak guna nilai ini? Anyone? Kita gunakan 130 di sini based on case. Ini sebenarnya E bukan, kita merujuk kepada B yang confused. Kita merujuk kepada B. So we have to go back one step earlier, which is B kat sini. So B memerlukan 65. Okay, 65. So 65. So itu yang kita dapat di sini 65. Sebenarnya 65 kali 2. Okay, pada okay, mungkin saya erasekan sikit untuk jelaskan. Okay, di sini adalah daripada B asalnya 65. Bila pada minggu yang ke-5. Okay, minggu yang ke-5. Jadi kita reverse balik. Minggu yang ke-5 di sini. Minggu yang ke-5. B15. Okay. Sorry, B minggu yang ke-5. Okay, B minggu yang ke-5 memerlukan 65. Oleh kerana memerlukan 2 unit. Okay, 2 unit di sini. 2 unit of D. 2 unit D diperlukan untuk menghasilkan satu B tadi. Jadi 130 lah. D diperlukan. Okay, dan di sini ialah keperluan untuk menjadikan F. Di mana F-nya di sini saja. Okay, di sini ialah pada jadual sebelum ini. Jadual sebelum ini. Di mana kita tengok pada roll B. Okay. Boleh clear ke? Okay, seterusnya ialah untuk G. Okay, G ada kaitannya ada dengan F. Okay, dengan F. Di mana F? F-nya datangnya daripada sini. Okay, F. So tengok dalam on hand tak ada. Jadi itulah kita order 195. So ini ialah net requirement setelah mengambil kira apa yang sudah ada di tangan. Alright, saya rasa masa pun dah habis. I will give you, saya lupa last time nak bagi assignment. I will give you a few questions for you to do exercise. By doing exercise, you will understand better lah. Okay, you will understand better. So this is what we call it MRP planning sheet. MRP planning sheet. Jadual yang kita lihat tadi ialah MRP planning sheet. So I will talk a little bit more on MRP dengan safety stock, a little bit on safety stock. And then I think after that we finish lah. We finish on today on this MRP So sebenarnya ada kaitan MRP dengan lot sizing. Okay, terutamanya bila kita nak buat pesanan. Kita nak buat pesanan order release ni. Okay, adakah kita nak mengikut keperluan ataupun adakah kita nak mengikut EOQ. Okay, contoh di sini pesanan yang kita buat adalah mengikut EOQ. Walaupun net requirement seperti berikut, tapi akhirnya kita buat pesanan mengikut economic ordering quantity. Okay, nak buat pesanan ikut EOQ. Walaupun kita merancang untuk dependent demand, kita boleh guna EOQ kat situ. Alright, so I think that's all for today. And then next class next week, I will start with engineering economy, and then saya akan
masukkan nota engineering ekonomi dalam e-learning, you can go and download nota berkenaan engineering ekonomi, which is very important topics. Engineering economy also very important topics because you will not see that topic in other subjects. So we will cover engineering economy starting from next week. Very important topics where bila nak membuat sesuatu keputusan, kita perlu melihat dari segi nilai financial values. Alright, before we end for this session, okay, can somebody summarize what we have done today? Okay, Abdul Muaz, boleh summarize apa yang saya bincang hari ini? Tak ada orang tinggal lah. Left. Jangan left. Okay, saya nak tahu apa yang belajar hari ini, Muaz. Okay. Bagus. Okay. Maksudnya mengambil kira lead time, right? Okay. Lagi? Okay, tak apa. Saya tanya Ayu Nadira. Okay, apa yang kamu belajar hari ini? Ayu Nadira? Hello sir. Ya, okay. Belajar apa hari ini? Hari ini saya belajar macam mana nak determine net requirement based on gross requirement. Lepas tu tengok MRP sheet yang saya tunjuk tadi tu. Okay. Tapi yang tu kena tengok balik lah sebab banyak sangat tadi. Macam tak faham sangat. Oh, tak faham Bukan, saya dah tulis, saya kena baca balik. Oh, okay. Buat laju. Okay, laju. Okay, time phase time phase. Kita perlu juga melihat pada time phase product structure. Okay, time phase product structure. Alright, thank you very much everyone. So, I see you again next week. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.